Jadi hari ni kita tengok tuan-puan, apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Ini ustazah pun tanya diri sendiri juga. Aku buat apa? Aku buat apa? Ya, apa yang kita buat sesuai dengan apa yang kita akan tuai. Apa yang kita tanam sesuai. Yang kita sedang makan hasil sekarang tuan-puan, pokok pertamanya, asas pertamanya ialah sesuai dengan apa yang telah kita korbankan. Sesuai dengan apa yang telah kita perjuangkan. Sesuai dengan apa yang telah kita buat. Kalau kita hanya berehat-rehat, kalau kita hanya bersenang lenang, kalau kita tak nak berkorban, kalau kita tak nak bersusah payah, maka apa yang kita kecapi hari ini, yang kita kutip hari ini, yang kita terpaksa mengadap hari ini adalah hasil atas perjuangan hidup kita sendiri. Kat situ saya nak cakap tuan-puan. Sebab itu subhanallah, kena hijrah. Kena buat sesuatu. Masa tu masih banyak insya-Allah selagi ada kesempatan. Sebab keluarga ini adalah aset terbaik kita untuk bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Ada muslimat-muslimat kadang-kadang dia cakap dengan ustazah macam ni, dia kata, tak apalah ustazah, ya, dah tak harap dah bahagia rumah tangga ni, dia cakap. Ya, saya dah terima dah reda dah, dia kata. Reda je lah, suami saya memang teruk, dia kata. Ya, ini selalu ni ustaz dengar ya tuan-puan, baik suami maupun isteri. Ada suami-suami yang cakap, tak boleh nak ubah dah bini saya tu ustazah, karat dah, dia kata. Dia memang dah teruk dah perangai dia. Jadi ustazah berpandangan tuan-puan, terlalu awal untuk kita berputus asa. Awal sangat tu putus asa tu. Tadi tu ayat-ayat tu campur-campur tu. Redha pun ada, putus asa pun ada, fras menonggeng pun ada belaka tu ayat-ayat macam tu. Jadi ustazah nak mengajak tuan-puan untuk melihat satu ayat yang paling asas ketika mana kita membincangkan tentang sebuah keluarga, iaitu surah Rum ayat 21. Ya, bagi orang yang rasa macam memang tak boleh pakai dah, keluarga kita ni memang tak macam keluarga orang lain, macam-macam lah ayat-ayat fras tu kan. Mari dengar balik ayat Quran. Yang fras-fras, dengar balik ayat Quran ya. Surah Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Daripada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kesempurnaan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah, daripada tanda keagungan Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan daripada diri kamu, daripada golongan kamu, anfusikum, daripada diri kamu, azwaja, pasangan-pasangan hidup. Ini bukan berlaku secara silap tuan-puan. Ini bukan berlaku secara kebetulan. Ada orang cakap apa? Antara kesilapan besar dalam hidup saya ialah kahwin dengan dia. Ini pernah dengar ada orang cakap macam tu. Ustaz tak buat-buat cerita. Ustazah, saya rasa antara silap besar yang saya pernah buat dalam hidup saya ialah kahwin dengan suami saya. Ayat tadi kata apa? Wa min ayatihi, daripada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Bukan tanda kesilapan tuan-puan, bukan tanda salah takdir, bukan tanda silap percaturan, tidak. Tapi daripada tanda kebesaran Allah, Allah jadikan daripada diri kamu pasangan-pasangan hidup. Subhanallah. Boleh tak kita bersyukur dulu tuan-puan, bahawa pasangan kita itu adalah kurniaan terbaik daripada Allah. Betul kan? Pasangan kita itu adalah kurniaan terindah daripada Allah. Pasangan kita itu adalah, kalau tengok pasangan kita tu, balik rumah ya kakak tengok suami. Kenapa tentu sangat tengok tu? Ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Macam tu. Semangat tu, ya, syukur. Bukan silap tuan-puan, tak silap.
Tapi saya tak bahagia ustazah. Tetap tidak silap. Cari jalan bahagia. Sambungan ayat tu tuan-puan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, untuk kamu merasa tenang dengannya, untuk kamu rasa damai dengannya, untuk kamu rasa apa yang nak cakap lagi, rasa sakinah, rasa seronok dengannya. Elok-elok hati sempit dekat tempat kerja. Oh, sekejap lagi nak jumpa pasangan hidup ni, nak jumpa suami, nak jumpa isteri. Litaskunu ilaiha, kamu akan rasa tenang dengan dia. So macam mana ibu ayah, ya, tuan-puan, ada tak berlaku perkara-perkara yang Allah sebut tadi ketika mana kita bersama dengan pasangan hidup kita? Akak-akak, ya, suami isteri-isteri ni Ustaz nak tanya, puan-puan, muslimat-muslimat, adik-adik, dengan suami rasa tenang tak? Damai tak dengan suami? Jawab jujur-jujur dengan ustazah. Ya, ada yang melopong, yang pandang ustazah ni. Patut kameraman ni ambil gambar akak-akak ni, dia tengok macam tu. Ya, mungkin tengah proses, soalan tu tengah proses. Kok manalah tenangnya ustazah? Mana lebih senang hati? Suami ada ke suami tak ada? Ya, dia bunyi macam tercekik jawab tu, ya. Ada orang tuan-puan, entah-entah sekarang akak-akak yang datang ceramah ni, datang dengan ceramah, suami-suami yang tak datang tu, dia tengah gembira ni. Sebab apa? Sebab isteri dia pergi masjid. Harap-harap ustazah tu ceramah lah sampai maghrib, dia kata. Sebab apa? Ni dah tengah seronok ni, duduk rumah ni, isteri tak ada ni. Sebab kita jadi terbalik tuan-puan. Kadang-kadang kehidupan yang kita lalui ini adalah kehidupan yang songsang. Apa dia? Ketika bersama pasangan, ya Allah, hati kita sakit. Ketika bersama pasangan, ya Allah, sempit hati kita. Ketika bersama pasangan, panas. Temperature naik semua tuan-puan. Ini bukan tidak berlaku. Tapi ustazah nak mengajak kita semua untuk fikir balik. Kenapa rumah tangga aku jadi macam tu? Kenapa hubungan aku suami isteri jadi macam tu? Padahal subhanallah, kurniaan Allah, litaskunu ilaiha, untuk kamu merasa damai dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tambah lagi, Allah jadikan di antara kamu perasaan mawaddatan wa rahmah, sayang, kasihan belas, simpati, tolerate, tolak ansur, faham memahami. Itu semua ramuan tokok tambah Allah bagi kepada pasangan-pasangan suami isteri. Timbul soalan, kenapa tidak jadi begitu ustazah? Ya, kenapa kadang-kadang dominannya, selalunya, ghalibnya bukan demikian. Ya, sebab itu ada isteri-isteri yang seronok sangat lalu makan hari tu. Sebab apa? Sebab suami outstation pergi kursus. Berapa hari kursus Kak Timah? Itulah 3 hari je. Kalau 3 tahun kan best. Sebab apa? Sebab seraput kepala dia bila suami dia ada kat rumah. Bila tak ada suami, senang hati. Ya, tak serabut kepala. Ini adalah satu keadaan yang songsang. Bukan demikian rumah tangga itu tuan-puan sekalian. Lalu bila kita melihat keadaan-keadaan yang sedemikian, kembali kepada apa yang ustazah sebutkan tadi, rumah tangga kita perlu dihijrahkan. Rumah tangga kita perlu berubah tuan-tuan. Rumah tangga kita perlu di-upgrade, diberikan penambahbaikan, supaya kita nanti tidak susah ketika mana berdiri di hadapan Allah. Allah tanya dengan seluruh amanah yang telah Allah berikan.